Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran, Surah Al-Kahfi, Surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Sambungan kita ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 594. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan dan huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Ayat ini sambungan kepada episod yang lepas, cerita kesombongan seorang pemilik kebun yang dia rasa hebat sangat dia tu. Ana aktsaru minka malan wa walada, aku lebih banyak harta, anak pun ramai. Dia bangga dengan siapa? Dia berbangga dengan kawan dia yang beriman. Dia tak tahu semua benda itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka orang mukmin tu kata jangan sombong. Masuk dalam kebun kalau rasa cantik, comel, baca Masya Allah, la quwata illa billah. Kita pun sudah belajar bahasa ni kan, bahasa Al-Quran. Bila tengok benda comel, benda cantik, menakjubkan, mengkagumkan kita, spontan lidah kita berkata Masya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu bahasa kita. Maknanya kita kena belajarlah adab, supaya kita ni menjadi manusia yang beradab, meletakkan semua pada tempatnya yang sesuai, iaitulah semua nikmat itu daripada Allah. Jangan ghurur, jangan terpedaya kita ni bangga hebat, oh ini bisnes ni saya punya, kepintaran kerana saya bijak, saya pintar, saya reti tu pandai ni, yang menyebabkan kita jadi bangga, jadi sombong, jadi angkuh. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sentap, dia tarik sekejap saja. Anda kena belajar, jangan duduk rasa bangga. Satu lagi faedahnya kita kata Masya Allah, la quwata illa billah, ini faedah dia menghilangkan penyakit ain, penyakit pandangan mata yang jahat. Mata yang jahat ni dia suka tengok
tengok dengan perasaan dengki, tengok dengan perasaan hasad, tengok dengan perasaan pelik-pelik. Maka kalau kita tengok benda ke orang ke, tengok baby cantik pun, jangan duduk main pulah pipi je. Masya Allah, la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, mesti ada keluar dari mulut kita. Jangan duduk main comelnya lah. Itu tidak baik dari sudut peraturan. Kadang-kadang budak cantik tapi sakit tak tahu apa, menangis sana sini dengan sebab pandangan mata yang tidak dikawal. Pandangan mata yang tidak terkawal dipanggil penyakit ain. Baik, bila nasihat tak dengar, dia masih lagi berbangga dengan harta dia. Sedangkan si miskin mengatakan bahawa fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Dia kata, aku bimbang takut hartamu tu ditimpa bencana dari langit. Tanaman ni kalau bencana dari langit, hujan lebat ke, angin ribut ke, ataupun mari makhluk-makhluk kecil belalang ke, ulat ke, apa dia ni, makan makanan dia punah dah, hancur habis. Maka hari ini terjadi sungguh apa yang telah didialogkan oleh seorang mukmin. Tengok ayat. Wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Dan segala tanaman serta harta benda itu pun dibinasakan. Habislah. Siapa dalam masa. Lalu jadilah ia membalik-balik kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Allah. Sekali datang dia panggil jaihah. Jaihah ni ahata ni maknanya dilingkungi, dikepung dengan benda bencana datang, habis kebun dia rusak, kebun dia punah habis. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, al-ihatah bis samar, mana kalau kata buah-buah tu telah dikepung, artinya semua sekali rusak, semua sekali punah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah ya Tuhan ambil. Utlifa maluhu kulluhu, dibinasakan semua harta dia. Wahalakat an'amuhu, hayawan dia, tanaman dia binasa, hayawan dia pun mati. Masya Allah. Habis apa jadi? Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, lalu jadilah dia membalik-balikkan kedua tapak tangan kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebun. Gini dia, habislah. Macam kita lah, rugi. Main pusing tangan. Allahu Akbar. Pusing tangan, gosok, pening, gitulah. Dia belanja banyak dah tu. Banyak dah dia belanja untuk kebun dia tu. Dia punya kos kata nak buat kebun tu banyak. Apa jadi? Wahya khawiyatun ala urushiha, sedang kebun-kebun itu runtuh junjun-junjun tanamannya. Kan kalau buah anggur tu dia ada para dia panggil, ada tempat bekas dia tu, habis terbalik. Wa yaqul, sambil dia berkata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu dengan Tuhanku. Nyesallah, dia kata alangkah baiknya. Wa yaqulul kafir, orang kafir tadi, ya laitani, kalau aku beriman, kalau aku tauhid, kalau aku tak syirik, kalau aku bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala, tentulah tidak hilang nikmat ni. Dia menyesal dah tu. Masya Allah. Allahu Akbar.
ada ulama mengatakan dia ni tanda molek binasanya harta benda dia bukan sebab kafir saja. Berapa ramai orang yang musyrik, orang yang kafir, tapi Tuhan tak binasakan harta dia. Tapi binasa dia ni min jihati syirkihi wa tughyanihi. Tanda ni. Binasa harta dia tu dengan sebab syirik. Satu lagi dengan sebab kesombongan. Sombong dia. Maknanya ada benda lain lagi. Kalau kata kafir saja, ramai je orang kafir. Ramai je ahli-ahli syirik lain. Allah SWT tidak binasakan mereka. Tidak binasakan harta benda mereka. Ada. Tapi yang dia ni dibinasakan sebab apa? Syirkun wa tughyan. Dengan sebab dia syirik dan sebab dia tughyan, sebab kesombongan, keangkuhan dia, itu punca binasanya. Jadi kita orang beriman, hati-hati. Walaupun kita orang mukmin, walaupun kita orang beriman, tapi kalau duk main benda ni, sombong, angkuh, takabur, tunggulah perkara yang sama akan berlaku, wal iyazu billah. Kemudian dia menyesalah, dia kata, kalau aku tak syirik, kalau aku tak lawan Tuhan, kalau banyak adalah kalaunya. Tapi kalau ni tak boleh kita kata setelah berlaku musibah. Berlaku musibah jangan kata kalau. Nabi kita larang apabila ditimpa musibah, la taqul law, jangan kata kalau. Sebab ia akan mengundang, membuka pintu-pintu waswas syaitan. Pintu waswas syaitan akan terbuka di situ. Kalau aku tak buat, kalau aku tak pergi, kalau jadi kalau itu dia mari pintu syaitan dan dia akan jadi waswas. Wal iyaz billah, berapa orang waswas dengan sebab ini. Kita hati-hatilah para jemaah sekalian, jangan terjebak, terperangkap dengan waswas. Allah tengok ayat 43, Tuhan jawab balik, penyesalan dia tidak berguna. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya. Kekayaanmu tidak menyebabkan kamu mendapat pertolongan. Kamu mendapat perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Siapa dia nak perlindungan Allah, kena beriman, kena taat, jangan angkuh, jangan sombong, jangan itu syarat-syarat dia kan? Sedang kebongkar ni tidak lagi mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah. Wa ma kana muntasira, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Nak jaga diri pun tak boleh, nak cari pembela pun tidak ada. Tengok nota 736. Demikianlah keadaan orang yang tidak mengenang dan tidak bersyukur akan nikmat Allah, dan yang memandang bahawa hidup di dunia ialah segala-galanya. Mu akan jumpa nanti. Akan jumpa nanti apa dia? Kehancuran, kebinasaan, penyesalan tidak berguna. Allahu Akbar. Tak ada apa, semua sudah jadi. Maka itulah kata di para ulama dalam tafsir Sa'di, dia kata apa? La yustab'ad min rahmatillah wa lutfihi. Kita tidak rasa jauh dengan rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah, bahawa tuan kebun yang dibinasakan itu tahassanat haluhu, sebab dia cepat menyesal. Ya laitani, wa yaqulu ya laitani, kalau aku tak syirik. Jadi ada kemungkinan di sini keadaan dia berubah setelah rusaknya kebun dia tu. Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia al-inabah,
dia kembali kepada Allah beriman. Hilanglah dia punya kesombongan. Dalilnya dia menunjukkan penyesalan dia terhadap syirik yang dia lakukan itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala hilangkan sombongannya dengan apa? Dengan cara Tuhan hilangkan nikmat yang ada pada dia di dunia ini. Itulah yang dikatakan iza aradallahu bi'abdihi khaira, dalam hadis, apabila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hambanya, ajjala lahu al-uqubah fid dunya, Allah segerakan balasan di dunia. Jadi bila kena balasan di dunia, maka hilanglah dia punya nikmat dan dia pun menyesal. Kita kata alhamdulillah. Wallahu alam. Itu analisa yang dibuat oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir dia. Sebab dia kata menunjukkan evidence ni menunjukkan dia menyesal. Tidak kata makin sombong makin alak, menyesal, dan dia pun rasa rugi sangat. Apa dia rugi? Rugi sangat apabila dia melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baiklah, itu di antara perbincangan para ulama. Ayat yang ke-44, Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benar. Allah lah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia, husnul khatimah, kepada hamba dia yang taat. Jadi ayat ini datang setelah Allah SWT tunjukkan bahawa tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan, tak ada siapa yang boleh menyekat ujian ataupun bala yang Allah Ta'ala nak timpakan. Seolah-olah satu khayalannya. Dia tengok kebun dia hebat, comel, tiba-tiba hilang, binasa seluruhnya. Maka Allah SWT tutup cerita ashabul jannata ini dengan bahawa hunalikal walayatu lillahil haq. Pada saat yang demikian, bila datangnya bala bencana, hanya kekuasaan Allah yang boleh memberi pertolongan. Hanya kuasa Allah Azza wa Jalla yang boleh memberi kesudahan, khairun uqba, iaitu pertolongan sebaik-baik tempat kembali kepada kita. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita rasa la ilaha illallah. Jadi kalau siapa dia sombong, siapa dia angkuh atas dunia ni, jawabnya tidak ada apa. Baiklah para pelajar sekalian, Allah SWT beri sebaik-baik balasan kepada orang yang melakukan ketaatan di dunia dan di akhirat. Jadi ketaatan ini nampak di dunia apa dia senang, di akhirat dia lagi senang. Ada kalanya tak terserlah di dunia, tapi dia akan terserlah di akhirat nanti. Baik. Faedah, tanda pelajar, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat 42 sampai 46 yang kita baca, 44 yang kita baca tadi. Yang pertama, tanda ni pelajar, wa uhita bi thamarihi, maknanya bala tu datang mengepung. Dia kepung siapa? Kebun orang yang sombong tadi. Jawab dianya, dalam kisah yang besar ini kita kena mengambil pengajaran dan iktibar dengan keadaan orang yang Allah beri nikmat hidup dunia. Ada kalanya manusia yang bila dapat nikmat, dia jadi lara, lalai. Kita orang kampung kata tak khabar. Man tak khabar tu mana tak sedar diri, menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla.
bahawa perbuatan tersebut boleh mengundang bala Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan harta dia akan hilang. Dan ini bahasa sedap kata-kata. Dia kata, wa in tamatta'a biha qalilan fa innahu yuhramuha tawilan. Allahu akbar. Kalaulah Allah benarkan dia berseronok, suka dalam beberapa ketika, kamu kena ingat Allah Ta'ala akan hilangkan nikmat itu lama. Bila? Di akhirat esok tak ada rasa apa. Atas dunia ni mungkin apa? Mungkin kita nampak megah, tapi di akhirat esok tak ada apa yang dia boleh digahkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata di ulama tadabbur lagi, fa ahata bihi hadzal iqab la li mujarradil kufri. Berlakunya peristiwa ini bukan semata-mata kerana kafir sahaja. Berapa ramai orang kafir hidup sepanjang zaman, panjang umur dia, harta dia tak rosak pun, bisnes dia makin maju. Itu dia panggil dalam bahasa kita yumli lahum wa yastadrijuhum. Allah biarkan dia, Allah beri dia rasa mewah sehingga dia tak terfikir nak masuk Islam. Tetapi hukuman ini, hadzal iqab jazaan ala tughyanihi, balasan kepada kesombongan dia atas dunia, maka Allah balas dengan dihancurkan, dihilangkan nikmat dia. Maka segala kemewahan yang dimiliki, harta benda yang dikuasai itu adalah dia telah menggunakannya untuk menghina orang Islam, bahkan menjadikan jalan dia semakin sombong, semakin angkuh. Sebagaimana seorang lagi tokoh koprak dunia yang dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 78, tentang Qarun. Bila orang nasihat dia, Qarun, janganlah sombong. Dijawab, innama utituhu ala ilmin indi. Apa awak? Pencapaian saya ini daripada kebijaksanaan ilmu saya. Sombong. Hari ini Qarun ditelan oleh bumi, tak sampai-sampai lagi ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Qarun masih lagi ditelan oleh bumi, belum sampai ke dasar yang bawah sekali. La ilaha illallah. Ini semua bahayanya. Bahaya apa? Bahayanya sifat sombong, sifat angkuh, sifat takabur yang menyebabkan kehilangan kita nikmat. Maka disitulah kata di para ulama, syukur akan menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Tanda ni pelajar. Bersifat syukur iaitu menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Apa dia sifat? Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tamatlah kita kisah Ashabul Jannataini, tuan kebun yang sombong, kebun yang telah dibinasakan, dan dia masir dia wallahu alam. Jadi ada kajian kata, nampak kepada siyaqul ayat orang ni boleh beriman. Itulah dia panggil, kalau dalam bahasa sekarang dia panggil sentap. Ada orang setakat Tuhan bagi demam, sakit kepala, sakit kaki, tak insaf. Kena penyakit berat, attack jantung kita kata, ataupun Allah uji dengan kebinasaan harta benda, barulah dia celik mata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, baru panggil Tuhan. Belum pada tu jangan tanya dia di mana, sombong, angkuh. Kita kata ini satu perkara yang berat. Baik, kita pergi kepada ayat 45 dan ayat 46. Ayat ini sebagai penutup kepada kisah Ashabul Jannataini yang diuji dengan dibalai dengan apa? Dibalai dengan kemewahan.
Maka Allah nak bagi tahu kepada kita, bandingan harta benda dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan menghijau selepas hujan, kemudian mari matahari panas, kuning, mati. Begitulah hidup dunia ini, sangat cepat hilangnya dan sangat mudah dia punya rusak. Maka siapa dia sayang kepada dunia, dia kena jaga, syukur nikmat Allah Azza wa Jalla supaya tidak hilang. Baik, kita pergi kepada ayat 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allahu Akbar. Tengok ayat. Dan kemukakanlah wadrib ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum. Kemukakanlah kepada mereka. Siapa dia lahum itu? Mereka itu murad maksudnya al-mustakbirin, puak-puak sombong, angkuh yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menghalau fuqara al-muslimin yang ada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita nak ambil spesifik kepada cerita lah. Tapi kata di para ulama tafsir, Ibnu Katsir contohnya, al-muradu an-nas jami'an. Bagi tahu kepada semua manusia lah. Usah dikecilkan skop perbincangan. Kita kata tidak jadi masalah. Semoga ayat ni turun pada ada cerita dia, ada hikayat dia. Tapi kalau kita nak globalkan dia punya, itu yang terbaik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemukakan kepada mereka misal perbandingan. Apa dia bandingan? Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur baurlah tanaman di bumi antara satu dengan yang lain, dan kembang suburlah ia disebabkan air itu, kemudian menjadilah ia kering, hancur ditiup angin. Dan ingatlah, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan ingatlah adalah Allah Azza wa Jalla itu amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan tahu belaka dah, kan? Tahu belaka dah. Tengok 737 di bawah. Tengok nota di bawah. Demikianlah misal perbandingan kehidupan makhluk dalam dunia ini, yang pada mulanya kembang biak tetapi akhirnya akan lenyap, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Oleh itu, janganlah hendaknya melupakan akhirat kerana dilalaikan oleh kesenangan dan kemewahan dunia yang tidak kekal ini. Kamu jangan duduk cari pasal lah, dengan sebab dunia tak kekal kita kehilangan akhirat. Jangan sama sekali. Tengok ni para pelajar, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang lepas telah menceritakan bandingan orang kafir dengan orang mukmin. Kesudahannya orang kafir sombong, angkuh, maka Allah binasakan harta dia atas dunia. Mana punca sombong tu kerana harta, kerana pangkat. Maka di sini Allah Ta'ala buat bandingan kepada kita tentang kehidupan dunia, supaya kita umat Islam ni sedar, insaf, jangan duk mudah-mudah
terperangkap dengan dunia. Kata di masalul hayatid dunia. Tanda ni pelajar sikit, kita ambil tadabbur di sini. Bandingan kehidupan dunia. Apa maksud? Dalam tafsir Ibnu Ashur dia kata al hayatud dunia, kehidupan dunia itu tutlaku dikatakan kepada tempoh kehidupan seorang dunia, seorang manusia atas dunia. Itu dipanggil hidup dunia. Mana tempoh kita hidup atas dunia, itu dipanggil hayatud dunia. Ada juga kehidupan dunia ni selama bumi ini masih kekal, tidak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kata hidup dunia ini sama ada hidup kita hidup ataupun dunia itu belum kiamat. Itu kehidupan dunia. Ana selalu ulang kata-kata kita dengan dunia. Tulis kata-kata motivasi. Kita dengan dunia dua saja. Sama ada kita meninggal dunia ataupun dunia tinggal kita. Kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Bila kita tinggal dunia, bila kita mati. Bila kita mati, habis dah lah. Harta kita pun sudah jadi milik orang. Harta anak-anak sudah jadi yatim, isteri sudah jadi janda. Harta pula sudah jadi berpindah milik kepada para pewaris. Setelah diselesaikan hak mayat lah, kan. Ataupun harta meninggalkan kita, mana dia rusak. Kita beli kebun binasa. Beli kereta punah contohnya, maka dia maknanya dia telah meninggalkan kita. Jadi kita dengan dunia ni di antara kita tinggal dia ataupun dia tinggal kita. Maka Allah SWT buat bandingan kepada kita para jemaah sekalian. Bandingan dengan apa? Dengan tumbuh. Tumbuh ni cepat naik. Dalilnya kita pergi racu sekejap. Lepas tu pergi pula tengok, Masya Allah, pokok yang kita tanam kecil, rumput pokok orang panggil hutan, rok hak naik tu besar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Begitulah keadaan hidup dunia. Kadang-kadang kita duduk dunia ni, hak kita belajar tu lambat pandai. Dengan ni makcik-makcik kita ni, saya ni tak belajar payah nak dapat. Belajar tu kok mengaji tajwid lah, mengaji Quran, belajar fiqh, belajar hadis. Belajar duduk depan pun tak duduk juga. Berebut jadi tunggu tiang belakang. Belajar tapi hok karu dia panggil godaan dunia tu laju sekali atas mak kita. Sekali dia mari terperangkap habis kita. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Pasal itulah dalam ayat, tanda ayat para ahli tadabbur, tanda ayat surah Yunus ayat 24, innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sama juga. Ayat surah Yunus ayat 24 sama dengan ayat kita ni. Sama dengan ayat kita. Ayat mana? Ayat 45 surah Al-Kahfi. Satu lagi surah Al-Hadid ayat 20 sama dengan bandingan kepada ayat 46 yang kita akan baca ni. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun fatafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal auladi kamathali ghaisin. Ataupun kita kata dua-dua ayat ini, Yunus 24, Hadid 20 sama dengan ayat 45 dan 46. Maknanya bandingan Tuhan buat dengan tumbuhan kemudian kering mati, kita pun sedar hidup atas dunia, seketika kemudian kita juga mati. Allahu akbar. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Semua duduk di bawah mana? Duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tidak ada siapa yang boleh menyekat, tidak ada siapa yang boleh menghalang kuasa Allah Ta'ala. Sama ada dia nak beri kepada kita kesenangan atau dia nak cabut kesenangan yang ada pada kita. Bagaimana kita nak jaga kesenangan yang ada? Iaitulah dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan menunaikan hak-hak Allah
Ya, hak yang pertama kalau dalam bab harta, zakat. Kemudian infak. Ini semua tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berzakat, orang yang berinfak, insya-Allah harta dia tidak akan hilang. Baik, kita tutup perbincangan kita ini dengan ayat yang ke-46. Iaitulah Allah Ta'ala sedarkan kita, peringatkan kita tentang bahaya perhiasan dunia. Jangan tergoda dengan dia dan jangan terperangkap. Tengok ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda dan anak pinak. Anak pinak mana keluarga lah, anak cucu. Ialah perhiasan hidup di dunia. Allah Ta'ala mula dalam ayat ini, dia mula dengan harta dulu. Harta dulu, kemudian baru mari keluarga. Sebab apa? Al-mal di sini kata ulama tafsir semua benda. Barang-barang, hayawan, perniagaan, asal ke benda tu harta lah dia. Allahu Akbar. Yang kedua, al-banun, anak-anak. Sebab apa dia guna banun, tak guna banat? Kata di ulama, bila sebut anak laki-laki itu masuklah yang perempuan sekali. Itu bahasa apa? Bahasa Arab ni dia guna sebelah. Tapi maksud dia semua. Maknanya harta benda dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan hidup dunia, bukan satu perkara yang boleh dimanfaatkan di akhirat, kecuali kita gunakan aset harta untuk infak, untuk jihad, maka dia sangat berguna untuk akhirat. Anak-anak kita didik dengan baik, kita asuh dia dengan baik, dia juga menjadi aset kepada akhirat. Kalau tidak, dia jadi perhiasan dunia je lah kita ni. Allahu Akbar. Jadi perhiasan dunia saja tak mahu kita. Tengok ayat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Dan amal-amal soleh, dia panggil baqiyatus salihat, amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Tengok nota di bawah, panjang huraian dia. Nota 738. Kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah dijadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berjaga-jaga menjadikannya sebagai jalan dan alat bagi menerbitkan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat sana. Oleh itu sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunianya dan di akhiratnya. Itulah uraian kitanya. Manusia yang beruntung, manusia yang boleh mengekalkan kehidupan dunia dan juga kebahagiaan untuk kebahagiaan di akhirat. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini Tuhan sebut al-baqiyatus salihat. Apa diakah amal-amal yang soleh yang kekal? Maka di sini para ulama tafsir menyenaraikan kepada kita al-baqiyatus salihat. Dia kata aqwalul ulama, tanda pandangan ulama tentang baqiyatus salihat. Dia kata semua tu senara-senara yang ada itu rujuk pada satu benda saja, iaitulah amalan yang diredai oleh Allah. Maka dia menjadi amalan yang kekal, yang baik, menjadi aset kepada kita di akhirat.
Ada ulama kata baqiyatus salihat tu solat 5 waktu. Tanda. Ada yang mengatakan baqiyatus salihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ini semua kata di ulama tafsir sama saja. Termasuk dalam baqiyatus salihat, dalam perkara-perkara yang baik. Ini tak kira lah apa saja lagi. Apa lagi senarai yang dibuat oleh ulama. Yang pentingnya dia ni pergi kepada kata di ulama yashmal jami'at ta'at. Al-baqiyat salat itu semua ketaatan yang kita buat, maka dia jadi semuanya jadi ketaatan belaka. Tak kira lah sama ada kita sedekah, kita infak, kita buat kerja tolong orang, charity, tolong orang. Yang pentingnya ada berbentuk ibadat khas, solat, ada yang bentuk zikir. Jadi ana sebut dalam risalah yang saya bagi ni, nama dia kelebihan 4 kalimah. Dalam ni kita huraikan tentang al-baqiyatus salihat, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah. Nabi kata apa? Subhanallah, kata semua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata apa tu? Minal baqiyatus salihat. Inilah di antara perkara yang menjadi amalan yang kekal. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tahu dah bahawa dunia ini bukan tempat tinggal. Tulis itu, dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia tempat meninggal. Sedap juga ayat kan. Dunia ni bukan tempat tinggal yang kekal, tapi dunia tempat meninggal, kerana terlalu cepat hilangnya. Terlalu cepat hilangnya. Sama ada kita tinggalkan dunia, meninggal dunia, ataupun dunia tinggal kita, dua dimensi yang kita tak boleh lari. Tak boleh lari. Jadi kata di para ulama tadabbur, kenapa Allah dalam ayat ini Tuhan sebut al-malu wal banun, harta dulu baru bagi anak-anak. Jawab dianya, kita ni hidup ni harta dulu, anak tu mari kemudian dah. Umur 25 baru kahwin, 30 baru kahwin. Maknanya godaan-godaan tu mari melalui harta tu lebih kuat daripada keluarga. Dan boleh jadi terbalik, ada kalanya harta tak banyak tapi keluarga pula bermasalah. Kita kata dua-dua tu ujian, tapi dari sudut tertib godaan tu mungkin harta lebih besar, lebih berat daripada godaan keluarga. Yang pentingnya para jemaah sekalian, marilah kita jaga keluarga kita, jaga anak-beranak kita, jaga harta benda kita daripada rusak. Sama ada rusak dengan sebab kita salah guna di tempat yang mungkar dan maksiat, dan ataupun kita salah letak di tempat yang tidak baik. Maka di sinilah ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang keadaan dunia. Tadi kita sebut satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, khuzu junnatakum. Dalam ni ada ni, dalam risalah, khuzu junnatakum. Sahabat semua, pergi ambil perisai. Sahabat kata, apa benda Rasulullah? Ada tentera nak serang kita ke? Nabi kata, perisai kamu itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 kalimah ini. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Pada hari kiamat besok mereka datang bawa kita ke depan, mereka tarik kita, mereka bawa kita, menyelamatkan kita daripada api neraka. Nabi kata hunna al-baqiyatus salihat. Itulah yang dikatakan al-baqiyatus salihat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Nasa'i dan lain-lain bisanadin sahih. Akhir sekali kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita satu anugerah yang besar. Nabi kata apa? Qad aflaha. Tanda hadis ini, qad aflaha man aslama. Sesungguhnya bahagialah siapa yang masuk Islam dengan ikhlas, bukan dipaksa, bukan kerana apa. Wa ruziqa kafafa. Allah Taala beri rezeki kepada kita cukup-cukup. Kita tak mikir nak perhabis duit, sebab duit kita banyak tu je ada. Masya-Allah. Kafafan ay ruziqal kifaya bila ziyadatin wala naqsin. Tak banyak. Wa
wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah Ta'ala letak dalam hati kita perasaan qanaah, rasa berpada, bersyukur dengan nikmat yang sudah ada. Tak tamak, itu dia panggil qanaah, tidak tamak. Tanda pelajar, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. 3 tonggak kebahagiaan, tulis 3 tonggak kebahagiaan. Yang pertama, Islam, man aslama. Yang kedua, rezeki dia cukup. Yang ketiga, hati dia qanaah, tidak ada tamak. Nah, ada setengah orang ni rezeki sikit tapi tamak tu lebih bahaya. Hak ni rezeki ada cukup, tamaknya tidak ada, maka kita kata itulah yang bahagia, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk ayat 47, iaitu peristiwa yang akan berlaku di akhirat. Kamu milik dunia, apa yang kamu buat dengan dunia, tengok pembalasan di akhirat. Kita akan tengok nanti dalam ayat yang akan datang. Sebelum kita berpindah kepada kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, kan, kisah Khidir, kita dengan Nabi Musa dengan Khidir. InsyaAllah kita berhenti dulu. Kita pergi kepada akhirat, apa yang terjadi kepada pemilik-pemilik dunia ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.